bila you dengar perpendicular bisector ni, you kena ingatlah perpendicular dengan benda ni. Okay, so kena ingatlah equation, bila nak buat equation perpendicular bisector, you kena sedarlah dia straight line. Kalau straight line, y minus y1 equals to mx minus x1. Okay, so kita perlukan koordinat dengan kita perlukan gradient. Boleh ke kita guna koordinat salah satu ni? Boleh ke tak? Boleh. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Salah. Sebab dia point tu, dia bukan, you kena sedar ni point. Perpendicular bisector tu, equation perpendicular bisector tu ada point yang unik. Ni point dia. Ni point kat atas ni. Perpendicular bisector tu dia tak lalu point ni. Dia tak lalu point yang saya bulat ni, point yang ni. Ni A, ni A, ni B. Okay, ni B. So dia tak lalu point A, B ni. Yang dia lalu point yang tengah-tengah ni. So you kena cari dulu midpoint. Sebab tu dia bisector ni, perpendicular bisector ni kena tahu. Tengah-tengah. So rugilah kalau you tak tahu. So maknanya point dia, koordinat dia, you kena carilah macam nak cari koordinat dia. So midpoint lah, you guna formula midpoint. Okay. Kenapa midpoint? Sebab bisector, tengah-tengah tu. Divide the line into two. Okay, so you akan dapat 1 plus 4 over 2, 3 minus 5 ataupun 3 plus negative 5 over 2. So you akan dapat the point is 5 over 2, dengan negative 1. Is it? Siapa yang buat kat sini? Siapa yang tak buat tu terus salah lah tu. Tak dapat markah dah. Okay, so point ni, ini yang point yang kita cari. Settle. Okay, now gradient dia. Macam mana nak sampai gradient dia? You kena cari dulu gradient guna titik ni. Okay, so gradient guna titik ni, kita akan dapat M dia adalah 3 minus 5 ataupun 3 plus negative 5 over 1 plus 3 minus negative 5 which is 3 plus 5, 1 minus 4. Okay, so kita dapat berapa jawapan dia? 8 over negative 3. Betul. So lepas tu you ganti dalam equation ni. Y minus negative 1 equals to negative 8 over 3. Negative 8 over 3 dalam kurungan x minus 5 over 2. Okay. So then dah dapat macam tu, you akan dapat y plus 1. Saya punya pen ni dah nak rosak. Itu anak saya main baling-baling ada dah. Equals to negative 8x over 3, jadi apa? Koma pula. Plus, plus apa? Plus berapa? over 6. 40 over 6. 6. Okay, so 40. Tak payah kecilkan dulu pun tak apa. 40 over 6. Then your answer, you kena tengok answer you. Dia suruh tak ada fraction, nampak ni. Dia bagi tak ada fraction equal to 0. You kena follow lah. Semua kena bawa ke kiri. You kena follow. So 8x over 3 plus y plus 1 minus 40 over 6 equals to 0. So 8x over 3 plus y minus what? Berapa? Berapa? Dia. So lepas tu?
Lepas tu jadi berapa ni? Samakan denominator. So samakan denominator, yang ni darab 2, yang ni darab 6. So ni darab 2 jadi 16x plus 6y minus 34. Semuanya over 6 equals to 0. So then left your answer. 6 tu bawa pergi sana jadi kosong equals to 0. So dapat dah macam tu. So sepatutnya dapat full mark ni. Ni soalan markah percuma. Boleh bawa 6 ke sana ke? Tak boleh. Sebab ni nampak ni bentuk dia bagi ni. AX plus BY plus C equal to 0. You kena ikut bentuk dia ni. Kalau saya tinggalkan jawapan ambil 16x over 6 dengan setiap tu saya bagi 6. Macam mana? Jadi 16x plus y minus 34 over 6. Tak mana boleh, mana pula? Tak boleh lah, salah lah. Oh, tak boleh. Tak boleh lah. Memang bila you, you buat macam ni. Betul sir. Salah. Sebab dia over 6 ni semua. Bukan yang ni je. So yang ni pun dibawa ke sana. Ni 6 ni dibawa ke sana. Jadi darab kosong. Oh, okey, faham sir. Okey, kita samakan denominator dia. Okey, boleh? Boleh sir, thank you sir. So jangan salah soalan macam ni. Ni 5 markah, rugi. Dah 10 markah soalan senang ni. Okey? So tinggal lagi 70 markah. Sir, nak tanya, soalan tadi tu gradient tak payah buat yang M1 darab M2 equals to negative 1 tu ke? Betul. Silap. Thank you. Saya pun dah duduk ni. Ni betul. Perpendicular kan? Dah rugi markah dah kalau careless macam saya ni. M1, M2 sama dengan negative 1. So maknanya kita punya M2 yang kita nak tahu ni adalah 3 over 8. Thank you. Siapa tu? Damia ke siapa tu? Alicia. Okay, sorry. Thank you. Okay, so 3 over 8 lah. So betulkan balik lah. Orang tegur lah mula-mula tadi. Kadang-kadang cikgu tak perasan sebab ni duduk atas bawah ni. Okay, tapi tak apalah. Tegur tu pun dah muncul lah. Okay, so jawapan dia bertukar lah ni. Kena baikilah. So kat sini jadi apa? Kat sini akan jadi positif lah kan. 3 over 8. Bila expand kan jadi apa? Negatif apa? 16 over 16 over 16 over 16. Kan? Yes. Betul. So lepas tu bawa pergi sana semua. Sebab pergi sana 3x over 8 plus y plus 1 plus 15 over 16. Kan? So then you samakan denominator lah. You kena tengok lah denominator dia ni. Kena samakan denominator. Okay. Samakan denominator. So yang kat depan ni nak darab berapa? Ni lah, you kena tengok ni. Jangan lupa nak samakan denominator, tengok dia bawah ni. Bawah ni 8 nak jadi 16, kena darab 2. So jadi dah 6x. Yang ni 1 kat bawah dia ni. Nak dapat 16 darab 16 jadi 16y. Yang ni pula dah tukar lah jawapan ni. Maknanya sini jadi apa? 16 lah kan? Betul? Bukan 31 over 16 ke sir? 31. Okay, sorry. 16 plus 15. Okay, 31. Okay. 31 over 16. So semuanya over 16 lah ni. Okay, semuanya over 16. Okay, so therefore jawapan akhir kita akan dapat 6x plus 16y plus 16y minus 31 equals to 0. Kelas D ada tak ni sekarang ni? Ada sir. Ada. Ada. Berapa orang kelas D?
Sepatutnya sekarang ni ramai ni kelas kalau kelas 4A 24 tak silap 23. 23. Kelas A 23, kelas C 20 berapa? 3. 23 juga 46. So kelas tadi 20 berapa? Di 21 je. so berapa semua sekali? 23, 46 campur ni 63. Seorang je tak mari. Saya rasa Iman dah tak mari ni. Betul, Iman ada tak? Cikgu jahat ni, skeptikal. Tapi rasa je dah. Iman, ada tak Faiz Iman? Tak ada ke barangkali. Ada cikgu. Okay. Setahu saya, you boleh tarik diri lagi ni nak ambil IG. You tak nak tarik diri? Saya dengar boleh tarik diri lagi. Betul ke? You dapat surat tak? Betul. Sebelum saya tak paksa, saya tak suruh tarik diri. Saya cuma beritahu je, takut you tak sedar boleh tarik diri. Mana tahu tiba-tiba ke takut ke apa, dah tak yakin ke apa ke. Okay, so now question number 3. Okay, question number 3 tadi kita dah dapat 10 markah. Okay, soalan ni pun soalan senang ni, walaupun nampak macam susah, senang je ni. 4 markah rugi tak ambil. Siapa tu mari? Iman ke? Iman dah datang dah. Iman? Cikgu, patutnya 67 orang. Sepatutnya 67. Saya salah tambah ke? 23, 23? 21. 21. 67. Adalah. Sepatutnya 67. Siapa lagi tak ada ni? Ni 63 je. 63 termasuk saya. 62. 5 orang tak ada ni. Nanti you tengok list nama tu. Ketua kelas tolong beritahu saya. Nantilah kemudian. Okay, now soalan nombor 3 ni. Nombor 3 ni. So, nombor 3 ni dia suruh baca ni scale ni. You nampak ni, tengok. Okay, kena sedar ni bentuk kuadratik. Ni kuadratik juga. Tapi ni x equal to y square. Okay. Yang ni bukan kuadratik tapi macam kuadratik. Okay, kita tak tahulah ni apa. Okay, yang ni bentuk apa. Okay. So, kita pun kata, dia pun tanya ni pasal function. Okay, so function. Okay, is not a function. Okay, so sebelum tu you kena tahu dulu pasal function. Apa tu function? Function ni kalau dia ada two object. Saya beri rumusan terus. Dia ada two object. Dia maps onto one image. Dia maps to one image. Okay. So apa maksud two object? Two object ni axis x dia, value x dia ada 2, value y dia ada 1. Tu je, senang. Okay, contoh kita tengok yang ni. Okay, contoh value ni. Ni value ni bila ni graf kuadratik, maknanya sebelah sini punya value sama dengan sebelah sini punya value. Sepatutnya samalah. Dan dia share the same value of y. Nampak? Contoh x dia negatif 1. X dengan value dia 1. Dia dapat y yang sama iaitu 0. Nampak? Kalau kat sini pun nampak ada satu value y tapi di-share oleh dua value x. So dia ada dua objek which is x, ada satu image. Okay, so A ni function lah. Okay. So tolong beri saya jawapan you. Mana lagi function? B ni function tak? Function je. Salah, B bukan function. Sebab dia ada dua. Dia untuk satu value x. Contoh saya ambil satu kat sini. Katakan sini dua value dia. Ada dua value y. So dia bukan function. Dia mesti satu je value. Dia mesti apa-apa pun value y dia mesti satu. Tak boleh dua. To be a function, value y dia mesti satu. Tak boleh ada dua value y yang share the same object. Tu maksud saya, tak boleh ada dua value y share satu value y tu. Maknanya ni satu value, ni dua value y, ada satu value x, tak boleh. So dia bukan function. Okay, yang ni kalau kita kata yang ni adalah many to one. Many to one. Maknanya objek dia dua, image dia satu. Yang ni one to many.
one to many. Objek dia satu, image dia dua. So B ni bukan. Okay, C tengok pada graf je. C Function. Sebab dia ada satu value Y, satu value X. One to one. One to one, yes. Rasanya sebelum ni dah ada discussion pasal benda ni. Okay, D, is it a function? Yes. Yes. Yes, it's a function also. Oh, Okay, dia now. So dia kata not a function tu. Oh, not a function. Okay, dah. Saya tanya function ke tak kan? Soalan saya tak salah kan? Tapi salah tanda kat jawapan kan? So jangan careless. Okay? Careless. Okay, jangan salah tanda kat jawapan lah. Rugi. Kita punya kefahaman betul tapi kita salah tertanda yang benda yang tak ikut soalan. Okay, so patutnya you tanda not a function yang ni lah kan, not a function tu. This is not a function. Okay, so ni semua function. Tapi kita kena tanda pangkal lah sebab dia kata not a function. So one to one function, which one? So kita tengok yang function je lah. Yang tiga ni je lah tengok. Yang ni memang bukan one to one lah, confirm bukan one to one. Okay, antara tiga ni A, C, D, yang mana one to one function? C. C and D je one to one function. Okay. A function that is own inverse. C dengan D. Yes, C dengan D. C dengan D. Nampak macam betul tapi tak betul. Okay, kita pangkah dulu benda. Okay. You kena ingat, okay, a function that is own inverse ni bukan maksud dia ada inverse. Dia bukan tanya one to one. Maknanya function dia macam ni. Y sama dengan X. Kalau kita cari inverse dia pun dapat Y sama dengan X juga. Sorry, saya buat macam ni. Kalau function dia fx equal to X, F inverse dia pun dapat X juga. Faham tak? Dia sama. So, yang mana antara dua tu? Yang mana antara dua tu? C. Betul je. Okay. C jawapan dia. Okay. So jawapan dia adalah C sahaja. Sebab dia nampak ni value dia, bentuk dia sama. Kalau you inverse pun bentuk dia macam ni. Kalau yang ni bentuk dia, you kena ingat apa cikgu maksud cikgu inverse. Cikgu tahu bentuk dia sama. You kena ingat ni, you belajar dalam bab inverse function tu, bila you draw inverse daripada graph, macam mana you nak draw inverse. You kena ingat how to draw the inverse graph macam ni. Okay, ni kita buat satu line, nama line ni adalah y equal to x. So dia akan reflect on y equal to x. So kalau bentuk yang ni, bila kita reflect nampak bentuk dia tetap sama, betul? Kalau yang ni, bila kita reflect, kalau kita reflect ni, nampak yang ni reflect ke sini, bentuk dia jadi lain. Bentuk dia jadi macam ni. Yang ni bentuk dia jadi macam ni. Nampak? You kena nampak ni, yang ni garisan ni, kalau kita reflect dia bentuk macam ni. Ke sini. Yang ni dia bentuk dia silap terbalik pula. Bukan jadi macam ni. Silap. Dia jadi macam ni kan? Betul tak? Kan? You kena bayangkan dia reflect. Dia pergi ke sini. Okay, reflect. Okay. So yang ni itu maksud the inverse that it has its own inverse. The function that is its own inverse. Macam ni fx sama dengan f inverse sama dengan x juga. Okay. So jawapan dia C sahaja sebab ni. Okay. Now a function with no inverse. A function with no inverse. So one to one ni memang ada inverse lah. Yang ni bukan function, memang tak ada lah. Kan? So inilah jawapan dia. Okay. A lah jawapan dia. Dia tak ada inverse. Kenapa dia tak ada inverse? Dia sebab dia many to one. Okay. So itu sahaja.
Ada nak tanya? Lah dia suruh ni nak buat please tick in the box. Mu ni. Ha. Okey, tak payahlah. Saya kalau saya letak tak salah pun. Kalau letak benda salah habis saya. Saya tick dia tengok je lah tick ni betul ke tak. Yang ni tak lihat tanda pun betul. Ni kalau tak buat ni. Saya kata dia please tick kan. So kita ikut arahan please tick je lah. Kalau kita lebih daripada arahan tak salah. Asalkan jangan salah. Okey. Kalau tinggal macam ni je betul tak? Betul sebab dia kata please tick. Dia tak kata pun yang ni tak buat apa-apa. Tapi kita pangkah tadi dia faham lah. Oh yang ni pangkah ni bukan tick. Jangan pula you tanda lebih kurang sama. Benda yang betul dengan tak betul. Yang ni you tanda macam ni, yang ni you tanda right sikit. Dia pun confused. Which one is tick? Faham? Okay. So next. Tak boleh lah sini. Okay, kalau saya tanya satu soalan extra sikit. What you want to manipulate, how to manipulate the graph so that this graph, this function ada inverse. Macam mana nak manipulate graph ni supaya ada inverse? Padam separuh. Padam separuh. Kat mana nak separuh tu? Mana-mana bahagian. Mana-mana bahagian. Okay. So kita padam. Contohnya ni pemadam, kita padam separuh. Kat sini. Kita padam sini. Okay. Dekat tempat dia axis of symmetry tu kita padam. Okay, so dia akan jadi ada inverse lah. Okay. Boleh? Orang lain? Boleh. Okay, sekarang dah kita dapat 14 markah. Okay, now lagi yang ni. Soalan ni senang ke susah bagi you ni? Dia kata find the value of each constant. A, B and C. Senang tu, boleh buat. Orang lain? Haris baru masuk. Orang lain? Okay, so yang ni boleh jawab sepatutnya. Ni dia cover ni. Amplitude dia 4. So amplitude 4 tu rujuk kepada value A, B, C. B dia sama dengan 4. Tak payah ikut turutan pun tak apa. Lepas tu dia kata period dia pi over 3. So macam mana nak cari period? 2 pi divide pi over 3. 2 pi divide by C. Okay. So period dia bagi pi over 3. Kalau tangent punya formula, sin dengan cos macam ni. 2 pi divide by C ni. Kalau tangent, Pi over C. pi over C ni. Okay. So therefore C value kita akan dapatlah 2. Dapat berapa? 6. Betul ke saya dapat 6? Betul. Okay, so dapat 6 lah value C kita. Okay, so tengok. Lepas tu given the curve. So kadang-kadang kita tak perlu pun nak buat ikut turutan supaya kita senang. Give that the curve dia bagi titik ni. So you nak buat apa? You nak cari value A je yang tak tahu. Okay. So therefore you buat je lah ni. You ganti je lah titik ni. Y sama dengan A tambah dengan kita dah tahu B kita 4 sin 6x. So therefore kita ambil je lah value ni. X kita pi over 6. Tambah dengan A kita 2. Sekejap. A sama Y kita 2. So simplifykan dulu. You akan dapat kat sini. A sama dengan 2 tolak 4 sin pi. Okay. So yang ni you kena sedar. This is in the radian form. So Kenapa pi over 3? Pi over 2. Pi over 2. Sorry. Thank you.
Okay. So yang you kena ingat yang ni adalah radian. So you make sure calculator you dalam radian form lah. Kalau you tak nak tukar radian form, rugilah. Tak, nanti susah pula. So tekan make sure you adjust you punya ni dalam bentuk radian form. So radian. So nak clear, saya still macam confused je. Bila situation kita kena guna radian, kita kena guna degree? Bila tengok pi tu mesti radian lah tu. Kalau degree mesti ada simbol degree, 60 degree. Oh. Kalau tak ada simbol degree tu radian lah tu. Oh, okay, faham. Thank you, sir. So, ni dapat berapa ni? Tolak dengan 4 sin pi over 2 berapa? Negative 2. Negative 2. Sin dalam kurungan shift pi. Jawapan dia terus negatif. Jawapan dia terus negative 2. Okey. So jawapan dia negative 2A, kita negative 2. So dapat 4 markah. So setakat ni dapat 18 markah dah. Adakah susah nak dapat 18 markah setakat ni? Boleh lagi, sir. Okay. So itu je you kena pegang. Make sure soalan yang senang tu make sure jangan salah soalan yang betul senang tu. Okay, so using your value A. Okay, so maknanya yang ni you tak perlu bimbang. Contoh you tak tahu value A, B, C. You buat ni. Contoh saya sebut ni dalam exam ni you blank. Okay, you buatlah jalan kerja macam mana pun, mengarut-mengarut pun, tapi you tulis balik YU equals to apa je value you guna sahaja. You tulis kat sini, tulis balik. Okay, so you jangan ingat kalau dekat part 1 ni, part 1 Roman ni after that. Okay, so you still get mark as long as you read dalam equation, you draw, then you sketch this. Yang you dapat tu tak kisahlah salah pun, you sketch on this. Okay, tapi saya nak ingatkan, jangan sketch terus dekat ni. Sketch conteng kat tepi dulu, sebab nanti you pening. Saya pun pening sebab ni susah nanti. Okay, mula-mula kita tengok dulu bentuk sin. Apa bentuk sin? Kita ambil sedikit ni. Okay, kalau bentuk sin, kita tahu dia mula daripada bawah, ending kat sini, betul? Okay, so ni dia dah bagi dah period. You dah tahu dah period ni pi over 3. Okay, period dia pi over 3. Maknanya you tengoklah dia punya ni, apa nama? Dia punya domain ni sehingga pi. So kalau satu ni pi 2 pi over 3, 3 pi over 3 which is pi lah. So ada 3. Kalau you tak faham, macam ni you lukis dulu. Okay, you tahu 6. Kalau 6 maknanya kena ada 6 kali cycle. Faham? Faham sih. So you nak pi over 3 sahaja. Okay, so pi 6 kali cycle. 6 kali cycle. So carilah. Kalau 6 kali cycle tu adalah bersamaan 2 pi. So kalau pi 3 lah, bahagi 2. Okay, so itu cara lain lah. Okay, dah dapat bentuk sin macam ni. Tengok pula ni amplitude. Tengok amplitude dulu apa-apa. 4. So kat atas ni 4, kat bawah ni negatif 4. Kat tengah ni tulis juga kosong. Jangan tak tulis. Budak selalu tak tulis. Bahaya tak tulis. Then barulah tengok yang ni, value yang terakhir ni negatif 2. So 4 tolak ni dapat berapa? 2. 0 tolak negatif 2 dapat negatif 2. Negatif 4 minus ni dapat negatif 6. So barulah you sketch graph you kat sini. So bila sketch graph tu you tengok maximum value you 2, minimum value you 6, negatif 6. So dah betul dah ada. So kita tahu 2 kat sini. So you tanda je, bukan garis lah, maknanya you make sure dotted line ke apa-apa ke, tu satu. Supaya you tahu this is the limit of maximum point. The limit. Lepas tu tengok ni, yang kosong tadi ni. Sekarang kosong ni jadi negatif 2. Kenapa kita kena tahu kosong ni? Sebab penting. Mana-mana graf pun penting ni. Kita nak mula lukis graf tu kat situ. Jangan kita lukis graf daripada sini, pening.
So kita kena lukis graf daripada negatif 2 ni. Jadikan dia your x-axis yang original. So negatif 2 tu kat sini. This is the original x-axis before kita tolak 2 ni. Okay. So then kita pun lukis lah. Okay. So nak lukis ni kena sedar diri juga. Tengok ni ada berapa kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya ada 6 kotak. Maknanya kita boleh kata naik ni turun sini 1 kotak. Ke sini 2 kotak. So you kena nampak pattern tu. So maknanya daripada sini, daripada kosong ni, daripada negatif 2 ni, dia akan pergi ke 2 dulu. Daripada negatif 2 dia pergi ke 2 ke atas sini. Salah. Dia pergi ke atas sini. Kan? Betul. Turun bawah, sambung ke bawah ni. Pergi sini. Setuju? Setuju, Sir. Faham ke macam tu? Faham. Okay, so then sambung je lah sampai ke habis. Dapatlah 6 bentuk. So nampak tak? Saya tak mula buat kerja kat sini. Saya mula buat kerja kat sini ni. Dekat the original x-axis. Supaya senang. Tapi sorry lah lukisan saya buruk ni sebab guna pen macam ni memang susah sikit. Okay. So dapatlah macam tu. So sepatutnya you lukis, jangan lukis macam saya ni buruk. Kena lukis smooth lah. So dah dapat full mark situ. Dan jaga-jaga benda yang crucial, apa benda yang biasa budak kurang markah. Ni dia buat ni tak sampai ke sini. Dia buat ni tak sampai garisan ni. Tak sampai sini. Atau terlebih. Atau dia buat ni habis kat sini. Salah. Atau tak sampai atau sampai sini terlebih semua tak boleh. Dia mesti ngam-ngam kat sini. Faham? Faham. Sama juga ni. Tak sentuh. Tak boleh. You kena sentuh ni. Sebab dia memang maximum point dia dekat 2 tu. Dekat 2. So mesti kena sentuh. Kat bawah pun mesti sentuh. Okay. Lepas tu dia mesti nampak ni clear. Yang ni mesti habis kat sini. Yang ni bentuk yang ni based on this diagram. Kena tunjuk lah macam tu. Ada kadang-kadang graf IG ni dia tak buat kat yang tengah-tengah palang ni. So bila dia buat ni maknanya dia nak tengok memang one shape macam ni. One cycle ni memang habis kat sini. Kalau tak terlebih tu maknanya salah lah tu. Tak faham lah tu. Okay, so that's all untuk ni. So dah dapat berapa markah dah situ? 18, 21 markah. Okay, now yang ni. Soalan ni susah ke senang ni? Cikgu tak pernah tengok pun soalan macam ni. Macam mana nak buat ni? Tak payah fikir lebih-lebih. Bila nampak benda pelik tu je, tengok je dulu. State what the figure 800 represent. 800 represent what? Logically apa? Hopefully, betul lah tu. Okay, the initial value. Boleh lah tu. Initial value of bacteria. Boleh lah. Kan kalau, sebab kita bayang kalau T kosong. So T kosong dapat 800 kan. So the initial value of bacteria lah. Starting from beginning ke apa ke, betul lah tu. Okay, so yang ni given that the population is 20,000 after 20,000 2 days after. So maknanya ganti je lah. Calculate the value of K. So give that the population 20,000. Tak susah pun you. Jangan takut lah bila dia beri nombor pelik-pelik yang you tak pernah ada ke apa-apa. You ikut je apa benda understanding you. K kita tak tahu, T kita 2. So kita dapatlah kat sini 800 exponent 2K dapat 20,000. So exponent 2K is equals to what? 20,000. Berapa? 25. Okay, 25. So 2K equals to ln 25. K is equals to ln 25 over 2. Tekanlah calculator tu. Okay. Ada nak tanya kat situ? Dapat berapa value dia? 1.6094. So kena ingatlah 3 significant figure. Berapa jawapan akhir?
1.6. 61. Okay, so mesti ingat ni 3 significant figure or else dia beritahu baru you ikut. Calculate the population after 3 days. So yang ni you dah tahu K dia. Macam mana ni ingat ni? Bila soalan berantai macam ni, you kena guna value ni. You jangan takut nak guna value you walaupun you tak tahu masa exam tu ataupun you rasa salah. Ataupun macam ni, you buat-buat you tak dapat K ni. You buat macam mana nak dapat K? You tulis je lah macam mana pun tak. Letak je jawapan dia berapa. Faham tak? You tak tahu ni macam mana nak hilangkan K ni, macam mana nak cari K. Biasa budak start kat sini lah. Macam mana nak cari K ke sini ni, tak tahu. Tapi you teruskan juga K tu equal to something, buat juga working dia biar mengarut meraban tu, tapi guna balik. Sebab kat sini you kena guna balik. Okay. Kat sini you kena guna balik. Okay. Apa maksud cikgu guna balik? Sebab kalau tak dapat kita punya P tu. So P kita adalah 800 eksponen K kita 1.61 kan. 4.61. So guna balik. So maknanya tak kisahlah apa value K you, asalkan you show the working. Jangan tiba-tiba terus ada K tanpa working. Working salah nombor 2. Okay, tapi biar ada K tu. Okay, dan sini. So akan dapat. At least you dapat 1 markah sebab gunakan. Boleh? Ni 1 markah ni. Kalau you buat ni 1 markah ni. Tunjuk ni saja ni. 1 markah dapat. Use your K back. 1 mark. Then your calculation dapatlah. Berapa jawapan dia? 100,000. 100,000, 168. Okay, so 100,000 betul. Cikgu. Saya ada soalan. Kan kalau ikutkan K dia kan ln 25/2 kan. Lepas tu kalau dekat kalkulator dia macam decimal macam panjang kan. Lepas tu dekat soalan yang nombor 3 ni, kalau kita buat macam mana nak cakap, kalau ikutkan kita buat K jadi ln 25/2 dia macam lagi tepat lah kan jawapan dia. Tapi kalau kita buat macam 1.61 macam cikgu, jawapan dia akan jadi betul ke tak boleh? Jawapan akhir dia memang 1.61. So 800 power of 1.61. Sekejap. 3 Roman ada range ke jawapan dia? Ya, ada range. So jangan bimbang. Boleh? Okay, terima kasih. Kalau lebih baik you guna, walaupun jawapan kat sini, you tulis 1.61, you tahu dah ni 1.61 ni bukan jawapan yang jawapan yang perfect kan, sebab kita nak guna balik. So you gunalah eksponen ln ln 25/5 tu. 25/5 lah. Ln 25/2 tu you gunalah yang tu. Ln 25/2 times exponent over 800 power of that thing. Boleh? Boleh cikgu. Boleh sir. Okay. Sekejap. Kenapa ni salah. Tertinggal ni. Maksud kat sini adalah 800 eksponen K kita tadi kalau you guna 1.61 times 3 days. So memanglah tak tepat. Okay, tapi memang diterima juga jawapan ni. Okay, cuma lagi bagus macam you kata tadi lah, guna ln 25/2. Okay, guna yang ni pun tak salah. Okay, next. Lukman ni berapa kali nak admit tak ni. Okay, so sini dah berapa markah dah Sakdi? Berapa markah dah kita ni? Sini 21 tadi.
So kat sini ada 6 markah. 27 dah. Okay, yang ni susah, kategori susah ke senang ni? Senang tu. Senang. Boleh buat. Okay, so kalau boleh buat, kita buat. Okay, so kat sini dia nak as a single log base 3. So nampak kita base 2 tapi dia nak single. You jangan buat pula macam ni. Budak nampak log darab jadi tambah. Budak akan terus nak guna hukum log. Darab jadi tambah, tambah jadi darab. So jangan Okay, so log P tambah dengan 2 tiba-tiba buat salah. Okay, tak boleh lah. Kena faham hukum tu adalah hukum yang one way. Macam kereta lalu one way, tak boleh patah balik. Dia adalah log A tambah log B sama dengan log AB. Dengan syarat base dia samalah. Dia tak kata pula log A darab log B sama dengan log A tambah B. Ni budak selalu buat ni. Bila nampak darab, dia buat jadi tukar jadi tambah. Tak boleh ni. Tak ada hukum macam tu. Hukum dia sehala ni. Bentuk dia pun sehala macam ni. Log A tambah log B sama dengan log AB. Kalau macam ni tak jadi pula. Faham? Faham. Faham Ustaz. So nak buat macam mana? You mulakan dengan berapa? Samakan base. Samakan base. So log P base 3 over log 2 base 3 kan? So darab dengan yang ni dah log base 3. So tak ada masalah. So therefore dah habis yang ni. Tambah dengan log Q base 3. Okay. Okay, so then kat sini jadilah log. Bila baca tu baca log P base 3. You kena sedar bacaan you tu. Dia macam tajwid sikit. Kena baca dengan betul. Jangan main tulis je tak tahu baca. So log P base 3 plus log Q base 3 equals to log PQ base 3. So dah cukup dah. Dia kata in the single logarithm base 3. So dah. So bila siap buat tu baca sikit soalan. Kita memenuhi tak jawapan dia? Memenuhi kriteria jawapan dia tak? Okay, now ni. Okay, now dia suruh cari possible value of A. Okay, so tengok sini. Oh ni. Bila nampak ni, you buat apa ni? Benda ni patutnya kena sedar terus. Kuadratik. Kuadratik kan? Okay, kita guna substitution. So U sama dengan log 5 base A. So dapatlah U square minus 4U plus 3. Tak wajib guna tapi bila guna nampak lebih senang. U minus 3, U minus 1 equals to 0. So U kita, so therefore log 5 base A kita sama dengan 3 and another one log 5 base A sama dengan 1. Saya selalu pesan ke budak sebut macam saya sebut sebab macam mana? You kena ingat. Log 5 base A. Base A. A is a base. A is a base. Kat sebelah sini actually is a index. So equals to 5. A is a base. Nampak? Sebab tu penting baca tu. Log 5 base A. You kena ingat tu base. A ni always a base. Sebelah sini always the index. Dan sini ni dia punya hasil. So how to find A? A is square root, cube root of 5. A is 5. So dapat 2 jawapan. Ada masalah ke kat situ? Tak ada cikgu. Tak ada kan? Tak ada. So dapatlah full mark situ. Okay, ni tak perlu jawab. Ni matrix. Ni pun matrix. Okay, ni vektor. You kata nak tanya soalan dalam grup tu, tak tanya je sebab saya tak nak cari soalan lain untuk you sebab saya tak nak tambah workload you. You kalau you study, you tak boleh buat soalan mana-mana, you letak je dalam grup tu, Telegram tu. Okay? Saya dah pesan dah sebab saya tak nak tambah work sebab saya tak pasti you punya emosi macam mana semua sebab itu pun dah tambah banyak kerja. So ni pun kita beri juga kerja. So you kalau ada benda you nak tanya, you tanya je dalam grup tu. Tak kisahlah subtopik apa pun. Okay. Given that P equals to 2I sama dengan benda ni. Find the unit vector. So
Cari je lah. Ikut je. 3P. 3P. So 3 times dengan 2I minus 5J minus 4Q. Q adalah I minus 3J minus 3J. So you akan dapat 6I minus, saya punya ni tu sikit, 6I minus dengan 15J minus dengan 4I plus 12J. So jawapan akhir 2I minus 3J. Tapi tak habis lagi. Dia minta unit vektor. Kita baru nak cari vektor ni. Yang kita dapat ni adalah vektor 3P minus 4Q. Okay. Apa yang saya salah kat sini? Cuba beritahu saya. Tak ada salah ke? Huruf tu tak bold ke sir? Ni tak buat curly ni. Salah. Okay, sebab kita nak bezakan antara vektor dengan unknown. So, kena ada curly ni. Yang dia ni dia bold kan. Kita tak boleh nak bold lah dengan pen. Takkan nak hitam macam tu. Okay, mesti ada curly tu. Baru orang nampak this is a vector. Okay, so now kita cari unit vector. So, nak cari unit vector kena cari magnitude. So, magnitude dia adalah, macam nak cari magnitude? 2 square Plus 3 square. plus negative 3 square. Square root. Jangan buat plus 3 square, nampak-nampak sangat you salah. Okay, mesti buat benda betul. Okay, so you akan dapat berapa? You akan dapat set 13. So kat sini set 13 ni, therefore kita punya unit vector kita adalah, you tulis balik yang ni, 2I minus 3J. So kat setiap satu ni over set 13. Over dengan set 13. Settle. Boleh? 4 markah. 4. Setakat ni saya rasa semua sepatutnya full mark lagi. Okay, nombor 6 ni, nombor yang ni tak masuk dalam IG dah. Ni soalan lama. Soalan ni takkan masuk. Resultant dah tak masuk dalam IG. Resolve sahaja. Okay. Boleh? Siapa yang buat ni terlebih rajin atau tak tanya. Okay, yang ni pun tak tanya ni. Ni soalan sama ni. Okay, ni adalah resolve. Tak masuk IG. Bukan saya mengelak nak jawab ni. Memang tak perlu dah jawab. So dulu budak-budak pandai dulu ni lah yang mengganggu dia dapat A star soalan ni. Okay, memang soalan ni susah pun. Budak pandai pun belum tentu boleh jawab. So mujur lah dia dah tak ada dalam IG. Okay, so kelas kita habis pukul berapa sepatutnya? 12.5 12.5 minit. So ada lagi 5 minit. So sempat tak soalan ni satu lagi? Sempat. Okay, so yang ni the first 3 terms. So you kena ingat lah. Kita ada formula kat atas ni. Saya dah kata daripada awal lah itu. Saya kata print formula ni. Bila buat soalan IG, tengok formula ni je. You kena sedar ni. Ni A, ni B. Power A, power of N. So maknanya NCR, NC kosong. Nampak ni NC1, NC2, NCR. Okay. Yang ni kenapa tinggal A je? Yang ni sebab NCR, A power of N, B power of R. A power of N tolak R, B power of R. R dia kosong sebab tu tinggal A power of N saja. Sebab tu B dia tak ada sebab B dia kuasa kosong. Kuasa kosong jadi 1. Sebab tu C dia tak tulis sebab NC0 is 1. So sebab tu tinggal A saja. And this definition pun you kena ingat ni. Apa maksud semua-semua tu. Okay. Mesti kena tahu. Kalau tak, rugi. Okay, soalan binomial ni soalan boleh score sebenarnya. Boleh score sebab pattern dia sama je. Okay. So, kita kata the first 3 terms sepatutnya dapat full mark 3.
N start daripada N C0, A kita adalah 2X, you follow je, A kita 2X power of N minus R, so R kita kosong, power times by -1 over, saya suka tulis balik sebab saya jenis ingat pattern. N ni kuasa kosong. Plus NC1. NC1. Okay. 2X power of N minus 1. Sorry, N kita 8 lah. Kenapa pula letak N? Okay, ni 8. Tak ada orang tegur pun. Semua orang diam je. Okay, 8C0 ni kuasa 8. Ni kuasa 8. Ni kuasa 8 tolak 1, kuasa 7 lah. So therefore -1 over 16x power of 1. Dia nak 3 je. So satu lagi. 8C2 2x power of 6 -1 over 16x power of 2. Ingat, ambil sebiji-biji. Kalau ada negatif, ambil negatif. Kalau dia positif, ambil positif. Kalau negatif ada kat depan ni, ambil juga kat depan. You jangan pandai-pandai tukar A duduk belakang, A ni duduk belakang, B duduk depan. Salah. Tak boleh. Faham? Ikut susunan dia. Ada nak tanya? Sir, saya nak tanya. Dekat belakang tak perlu ke? Macam tambah titik-titik tak perlu kan? Tak perlu sebab dia tak kata nak letak pun boleh lah. Boleh lah letak. Tak. Okay, suka hati letak lah. Okay, lagi soalan lain? Saya tak letak tu sebab memang dia dah kata dah three the first 3 term. So tak letak pun tak salah. Letak pun tak salah, tak ada masalah. Okay, lagi? Tak ada dah. Okay, so sini jawapan dia apa? 8C0 1. So 2 kuasa 8 berapa? 256. Berapa? 256. 256. 256 x power of 8. Yang ni kosong lah. So ni 8C1 8. Yang ni jadi apa? 2 power of 7 128. 128 x power of 7. Lepas tu ni -1 over 16x. Betul? Power of 1. So tak ubah apa-apa lah. Tambah 8C2 apa? 28. 28. Okay, so ni jadi 2 power of 6 is 64. 50. 64. 64. Okay, so 64 x power of 6. Then yang ni -1 ni sebab square jadi positif lah. You jangan lupa pula benda-benda basic macam tu. Square jadi positif. 16 square is what? 256. 256 ni. X square. Kena sedar lah situ. Yang ni sebab power of 1 tadi. So tak ada apa ubah. So you simplify. Jangan salah lah benda ni. Rugi kalau salah. Ni x power of 8 tak ada perubahan. Yang ni akan berubah lah ni. Ni jadi x power of 6. Tapi you kena kira dulu lah. Ni kena try cancel 2. So cancel lagi dapat 64 x power of 6. Negatif. Jangan lupa negatif positif. Padam guna pemadam. Ni negatif. Tambah dengan ni nampak ni. Ini boleh kecilkan tak? 28 dengan yang ni boleh kecil ni sifar 2. Sifar 2 dapat 14. Berapa? 5, 2, 16, 1, 2, 8. Lagi boleh kecil lagi. 7 boleh kecil. So jadi 64. Nampak 64 habis. So jadi 7 je tinggal. 7x power of 4. Is it? Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. So ada masalah. So dapat 3 markah. Macam tu je betul. Okay.
So setakat ni sepatutnya semua soalan betul lagi, betul tak? Kalau you study lah, sebab soalan semua tak ada soalan kena fikir pelik-pelik. Semua soalan pattern macam tu je. Okay, dah habis masa. Itu je. Nanti esok kita sambung lagi lah discussion ni. Ada nak tanya ke? Dah habis masa dah pun. Apa maksud campur? Oh, boleh. Boleh, tak ada masalah. Jawapan akhir nak buat macam ni pun boleh. Macam ni tu dengan jawapan dia, tu dengan negative 3 kan. Tiba-tiba jawapan akhir you nak tulis dia, you tak you jangan ni pula sebab dia bahagikan jadi 1 over lah. 1 over set 13. Boleh? Tak ada masalah. Cikgu. First kan, yang kan bahagi set 3 tu kan, kiranya soalan mana ni? Soalan mana ni? Soalan sama je. Soalan 8. Kiranya dua bahagi set 3 tu, yang I tu dia sekali ya set 3. Bahagi sekali ya. Macam 2I bahagi set 3 kan yang jawapan akhir set 13. Set 13, sorry. Yang jawapan akhir tu kan 2I over set 13 tolak 3J over set 13. Yang I dengan J tu dia sekali bahagi juga I dengan J tu adalah vektor. Letak macam ni pun tak apa. 2 over set 13. Letak I kat sebelah. Tak ada masalah. Letak I kat atas pun boleh. Okay. Tak ada masalah. No issue. Lagi? Kalau tak ada, thank you very much seramai ini. Ketua kelas nanti tolong letak nama orang tak masuk dalam grup kita. Saya nak tengok. Okay, dah nak exam bulan depan dah. Kalau tak masuk kat hari ni tak tahulah. Tolong tulis nama orang tak masuk. Tengoklah sini nama-nama siapa yang tak masuk tu. Okay. So saya harap you guys okay lah nak menuju ke IG ni.